Firaun dan tenteranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sampailah ketika mana mereka berada di hadapan laut, tidak ada jalan keluar. Depan laut, belakang Firaun dan tenteranya. Sama ada mereka mati lemas dalam laut, ataupun mereka akan mati dibunuh oleh Firaun dan tenteranya. Jadi macam mana nak buat? Di sinilah Allah berikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ketuk laut dengan tongkatnya, terbelah dua. Tuan-tuan tahu dah cerita ni, saya just singkaskan supaya tuan-tuan dapat apa yang nak sampaikan mukjizat Al-Quran. Laut terbelah dua. Kalau tuan-tuan ditanya satu soalan, ya, apakah highway yang dibuka sekali, kemudian orang ramai lalu, kemudian ditutup selama-lamanya sampai sekarang tak terbuka highway itu? Apa dia? Itulah highway Nabi Musa alaihissalam. Laut yang terbelah dua, kemudian dia berjalan, tentera Bani Israel berjaya melepasi sampai ke tebing sana, kemudian ditutup selama-lamanya sampai sekarang. Tak ada orang boleh lalu. Highway Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana Bani Israel telah berjaya menyeberangi laut, tentera Firaun yang diketuai oleh Firaun turut serta ingin menyeberangi jalan ini. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra, dan kami membiarkan Bani Israel untuk menyeberangi laut yang telah terbelah dua. Fa'atba'ahum Fir'aun, lalu diikuti oleh Fir'aun wa junuduhu, dan tentera-tenteranya, baghyan wa adwa, kerana hendak menganiaya, wa adwa, dan hendak menindas, membunuh Bani Israel. Tetapi di kala mana mereka berada di tengah, tiba-tiba laut bercantum balik, menyebabkan Firaun dan tenteranya lemas. Dalam keadaan nazak ini tuan-tuan, dalam keadaan nazak, lemas di tengah laut, di kala itulah Firaun berkata, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Yunus daripada ayat 90 hingga 92. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan yang menyerahkan diri pada Tuhan. Di saat dia nak mati dah, di kala itu beliau mengikrarkan keimanan pada Allah SWT, bukan diterima oleh Allah SWT. Bahkan Allah menempelak Fir'aun. Al-an, sekarang ini wahai Fir'aun, baru kamu nak beriman. Wa qad asaita, sungguhnya sebelum ini, wa qad asait qabl, sebelum ini kamu melakukan kemaksiatan, keingkaran. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini, keingkaran pada Allah SWT. Apa pengajaran boleh kita ambil, tuan-tuan? Antara pengajaran kita boleh ambil ialah, sekiranya seorang itu berada dalam keadaan nazak, baru nak bertaubat, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Oleh itu tuan-tuan, kita dalam keadaan sehat ini, perbanyakkan taubat pada Allah SWT. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah ingatkan pada, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, perbanyakkanlah bertaubat pada Allah SWT dengan taubat yang sungguh-sungguh. Memohon keampunan pada Allah SWT terhadap segala kesilapan, kesalahan yang telah kita lakukan sebelum ini. Jangan sampai di saat kita dah nazak baru nak bertaubat. Masalahnya tuan-tuan, kita tidak tahu bilakah nazak akan datang pada kita. Ada orang sihat-sihat, tiba-tiba datang waktu nazaknya, keluar daripada masjid, aksiden, terus nazak, mati. Keluar daripada masjid, aksiden, okey juga terus mati. Keluar daripada kelab malam, mabuk, aksiden, mati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam ayat yang ke-92, Allah SWT menjelaskan, ayat ni cukup cantik tuan-tuan. Allah SWT jelaskan,
falyawma nunajjika bibadanika litakuna man khalfaka ayah. Pada hari ini, falyawma nunajjika, pada hari ini kami selamatkan bibadanika, tubuh kamu. Allah tak sebutkan falyawma nunajjika, pada hari ini kami selamatkan kamu. Allah tak sebutkan demikian. Kalau Allah sebutkan falyawma nunajjika, wahai Fir'aun, hari ini kami selamatkan kamu, berarti Fir'aun selamat daripada lemas. Namun apabila Allah SWT menjelaskan falyawma nunajjika bibadanika, wahai Fir'aun, hari ini kami selamatkan badan kamu, maksudnya badan aja selamat tapi kamu mati. Ada orang yang mati lemas, badannya hilang tuan-tuan, dimakan oleh binatang, hancur tak tahu ke mana. Ada orang yang badannya hancur sebab terhempas, meletup dan sebagainya. Allah jelaskan kat sini, wahai Fir'aun, kamu mati, tapi jasad kamu kami selamatkan. Bagaimana jasad Fir'aun ini diselamatkan oleh Allah SWT? Allah Alam, mungkin dalam lemas dah mati dia, jasadnya terdampar di tepian pantai. Dan benda yang unik tuan-tuan, Allah SWT jelaskan litakuna man khalfaka ayah, untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT pada umat yang datang selepas kamu. Tuan-tuan sekalian, Nabi Musa dengan Nabi Isa jaraknya 1200 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1200 tahun. Nabi Isa sampai sekarang jaraknya lebih kurang 2000 tahun. So total jarak jangka waktu di antara Nabi Musa dengan kita ini lebih pada 3000 tahun. Tetapi seorang doktor yang bernama Dr. Maurice Bucaille daripada Perancis telah dipertanggungjawabkan untuk mengkaji jasad-jasad mami yang ada di Mesir. Dan beliau mendapati bahawa mami ini tubuhnya masih utuh sampai sekarang. Tubuhnya masih sempurna sampai sekarang. Saya minta maaf, saya tak dapat nak paparkan kepada tuan-tuan, tubuh Fir'aun yang ditemui oleh Dr. Maurice Bucaille sampai sekarang masih ada. Dan dia dapati bahawa tubuh itu ada kesan-kesan garam, nak menggambarkan bahawa that flesh of body, jasad ini mati dalam keadaan lemas. Bukankah Allah SWT menjelaskan falyawma nunajjika bibadanika, pada hari ini kami selamatkan tubuh kamu. Seperti tubuh Fir'aun masih utuh sampai sekarang. Dan Dr. Maurice Bucaille membuktikan bahawa jasad ini adalah Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa AS. Tuan-tuan, cerita ni bukan cerita yang popular di kalangan orang Arab. Bagaimana Nabi Muhammad boleh menceritakan perkara ini? Orang Arab Quraisy tidak tahu pun jasad Fir'aun zaman Nabi Musa itu ada sampai zaman itu. Seperti mana tuan-tuan, kalau datang orang Bangladesh ni yang nak kerja kat Malaysia, turun sahaja daripada kapal terbang, dia, apa khabar brother? Dia boleh cakap Melayu dengan fasih. Kemudian tiba-tiba dia boleh cerita tentang Hang Tuah. Dia boleh cerita Pak Pandai dengan Mak Mani. Tak pelik dia. Teruja. From where did you get all these facts? Ataupun story? Mana kamu dapat cerita-cerita ini? Demikian juga tuan-tuan, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menceritakan perkara ini, sedangkan perkara ini tidak diketahui oleh orang Arab. Bahkan di dalam ayat ini disebutkan litakuna man khalfaka ayah, untuk menjadi dalil dan bukti umat selepas kamu tentang kebenaran Al-Quran. Allahu Akbar. Sekarang terbukti. Dan satu lagi yang cukup menarik tuan-tuan, apa yang ditemui oleh seorang oceanographer, seorang penyelam laut, yang menyelam dalam laut, berbagai lautan dia menyelam, dan dia menyelam di Laut Merah. Oceanographer ini bernama
Ron Wyatt menemui kereta kuda Fir'aun di dalam laut. Dan penemuan ini berlaku pada tahun 1988. 3,000 tahun yang lalu berlaku. Dan Allah menceritakan kisah ini melalui lisan Nabi Muhammad 1,400 tahun yang lalu. Baru tahun 1988 kereta kuda ini ditemui. Kereta kuda yang telah berumur 3,000 tahun diceritakan oleh Allah lebih 1,400 tahun baru ditemui tahun 1988. Siapa yang mengajar Nabi Muhammad ni, tuan-tuan? Siapa yang mengajar Nabi Muhammad ni? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tak jadikan semuanya ini sia-sia. Ialah dalil untuk kita, ialah bukti untuk kita kebenaran Al-Quran, tuan-tuan. Benar apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Ini salah satu mukjizat Al-Quran, tuan-tuan, yang baru saja ditemui.